Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Irfan bin Ahmad, memegang nombor matrik di 2017-2080-742. Hari ini saya ingin menceritakan atau berbincang sedikit mengenai GIS di sekolah, Geography Information System di sekolah. Sebelum kita memasuki bidang atau subtopik yang penting, kita tahu dulu apa itu GIS. GIS merupakan Geography Information System atau dalam bahasa Melayunya ialah Sistem Maklumat Geografi. GIS atau Sistem Maklumat Geografi boleh dijadikan rujukan bagi sistem yang mempunyai kebolehan dalam menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisis dan memaparkan data yang berkait dengan data spesial sesebuah bumi. Sistem Maklumat Geografi atau GIS mula diperkenalkan di Canada Geography Information System pada tahun 1960. Sistem yang pada asalnya dikembangkan melalui gabungan pelbagai bidang seperti bidang kartografi, sains komputer, geografi dan kerja ukur. Ini melibatkan beberapa sub-bidang yang menghasilkan atau membuatkan GIS ni mempunyai function tersendiri, yang kini bukan sekadar menambat para penyelidik geografi sahaja bagi mengaplikasikan teknologi GIS dalam menyelesaikan sesebuah masalah ruang. Geography Information System atau Sistem Maklumat Geografi kini bukan sekadar menambat para penyelidik geografi semata-mata, tapi dia sekarang dah diaplikasikan untuk bidang-bidang luar. Kiranya GIS bukan sahaja untuk pelajar ataupun sesuatu bidang yang menggunakan data ruang untuk penggunaan asal seperti bidang geografi. Okey, sekarang GIS mungkin dikaitkan dengan pelbagai kelebihan yang ada. Contohnya dalam bidang sains persekitaran dan perancang bandar. Kalau kita lihat untuk melakukan salah satu pengukuran atau sesuatu bidang yang mempunyai data banyak atau lebih, kita perlu menggunakan GIS kerana data yang dihasilkan dia mempunyai sub data yang signifikan dan boleh menghasilkan output yang memberi input kepada pengguna GIS atau Geography Information System ini sendiri. Okey, GIS mungkin dapat dikaitkan dengan pelbagai kelebihan yang ada pada teknologi ini, iaitu antara lainnya adalah berkait dengan keupayaan GIS dalam mengendalikan dan menjana pelbagai data ruang yang dapat digunakan dalam proses membuat suatu keputusan yang mempengaruhi ruang. Sistem Maklumat Geografi GIS merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berkomputer yang berfungsi untuk tujuan pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisan dan pengeluaran maklumat yang sering dikaitkan dengan data berbentuk peta atau plan. Sistem Maklumat Geografi GIS memerlukan persian, perkakasan, pengkalian data, prosedur, kemahiran kaki tangan yang menggunakan dan harus tahu mengurus maklumat GIS. Ini dia menceritakan tentang macam mana GIS itu digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan GIS atau Geography Information System ni. Sebagai yang kita terangkan tadi, dia memerlukan pengurusan, dia memerlukan data, dia memerlukan perisian. Ini merangkumi apa yang perlu ada dalam kita mengawal atau menggunakan aplikasi yang didirikan oleh Geography Information System itu sendiri. Okey, Sistem Maklumat Geografi juga berkeupayaan menggabungkan paparan serentak antara data atribut dan data ruang. Rujukan serentak dapat dibuat ke atas lokasi suatu objek dengan maklumat terperinci tentang objek yang dipaparkan dalam bentuk data atribut. Kiranya data yang dikeluarkan oleh GIS ini dapat memaparkan secara terperinci dari 2 dimensi kepada 3 dimensi, daripada data ruang ke data atribut dan kedua-duanya sekali. Rujukan serentak dapat dibuat ke atas lokasi suatu objek dan maklumat terperinci tentang objek tersebut yang dipaparkan dalam data atribut. Keupayaan GIS amat bernilai ialah analisis 3D yang dipaparkan dalam dari bentuk atau dari dia punya punca data dia datang daripada 2D itu sendiri. Apabila 2D itu sendiri dialihkan kepada data ataupun dimasukkan kepada
sistem maklumat geografi, ia boleh mengubah dari 2D kepada 3D. Serta dia berkait antara data atribut dan data tematik. Seseorang mampu mengubah sesuaikannya sebagai data 3D. GIS digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, termasuk bidang pendidikan di pelbagai negara. Kiranya GIS ni tak tertumpu pada negara-negara yang terlalu maju saja. Ada negara yang sedang membangun juga menggunakan Geography Information System ni sendiri dalam mendapatkan data pelan untuk negara diorang membangun. Bagi contoh, sesebuah negara yang ingin bangun memerlukan pusat atau the point of town tu sendiri untuk memajukan sebuah bandar tu. Di sini GIS digunakan bagi mengumpul data maklumat. Sebagai contoh, perkara atau benda lain selain bidang geografi yang menggunakan GIS ialah kita tengok pada pilihan raya Amerika Syarikat yang terbaru ini, mereka menggunakan data GIS dalam mengumpul data pemilih secara keseluruhan akibat COVID-19 ni. Kiranya data dia tak dapat ambil secara bersemuka, maka dia kumpulkan segala data menggunakan aplikasi GIS dan memaparkannya di media sosial, khususnya di Amerika Syarikat. Kiranya GIS ni tak dipandang hanya untuk geografi saja, sekarang GIS dipandang untuk pelbagai bidang dan pelbagai kegunaannya. Tidak hanya mengkhususkan kepada geografi semata-mata. Geography Information System adalah satu set komputer yang menjadi alat bantu yang berkesan dalam mengendalikan data ke ruang dari aspek menyimpan, memanggil semula, memanipulat, menganalisis serta memaparkan maklumat keruangan secara grafik. Ini yang saya sebutkan tadi, bahawa data yang dimasukkan dalam aplikasi Geography Information System ni dapat memaparkan sesuatu keputusan atau sesuatu output dalam bentuk non-numbering. Dia mengubah daripada data yang berbentuk number kepada data yang berbentuk grafik. GIS adalah satu set komputer yang menjadi alat bantu yang berkesan dalam mengendalikan data ruang dari aspek menyimpan, memanggil semula, memanipulasi, menganalisis serta memaparkan maklumat ruang secara grafik. GIS juga dapat dianggap sebagai satu pakej perisian yang meliputi pelbagai alat komponen yang digunakan untuk memasukkan data, memanipulasi data, menganalisis data dan menghasilkan data. Komponen GIS boleh dibagikan dalam 3 bahagian utama, iaitu sistem komputer itu sendiri ataupun perkakasan yang ingin kita gunakan untuk menggunakan aplikasi ini sendiri. Dan selepas tu komponen lainnya ialah perisian GIS atau sebagai contoh ArcGIS. ArcGIS ialah satu aplikasi yang digunakan dalam memanipulat data secara dalam aplikasi. Yang melibatkan data GIS ialah data spatial dan pengurusan data. Dan kaedah terakhir ialah kaedah penggunaan dia, prosedur analisis dan orang yang penting dalam menggunakan aplikasi ni. Setiap komponen memainkan peranan penting dalam penggunaan GIS dalam pelbagai bidang. Jika terdapat mana-mana komponen yang hilang atau tidak mencukupi, GIS ni tak dapat digunakan dengan baik, dan teknologi komputer harus memiliki kemampuan kuasa yang tinggi untuk aplikasi GIS ni. Kerana aplikasi GIS ni menyimpan atau menghasilkan salah satu ruang untuk simpanan yang luas bagi simpanan data secara numbering ataupun grafik. GIS memerlukan memori yang mencukupi untuk menyimpan jumlah data yang besar dan mempunyai kualiti yang baik serta resolution tinggi pada skrin grafik warna. Penting untuk membantu menentukan maklumat yang dihasilkan atau diberikan melalui penggunaan warna yang berbeza. Macam saya bagi contoh tadi, pada Amerika Syarikat itu sendiri, dia menggunakan dua warna iaitu biru dan merah bagi menampakkan perbezaan antara pemimpin A dan pemimpin B, pemilih bagi pemimpin A dan pemilih bagi pemimpin B serta kawasan jajahan mereka. GIS ni wujud apabila kebanyakan permasalahan manusia berkait dengan faktor ruang.
Penyelidikan masa itu gagal untuk mengenal pasti berkaitan faktor ruang dengan masalah mereka. Keadaan yang kita lihat ni dia mempengaruhi penubuhan JIS itu sendiri. Keadaan ini menyebabkan hasilan tidak di tahap memuaskan dan alternatif baru dicari untuk menyelesaikan. Dari situ tertubuhnya aplikasi Geography Information System atau sistem alamat geografi ini sendiri. Penyelidikan dibuat yang berbentuk pengiraan dan nombor, tidak ditunjukkan secara fizikal seperti dalam peta. Keperluan data ruang dengan data sedia ada penting untuk pelbagai bidang untuk terus berkembang. Oleh itu, JIS ini mempunyai pelbagai kebolehan berkomunikasi dengan pelbagai bidang dan hubung kait data ruang serta data sedia ada serta menyelesaikan masalah pelbagai bidang itu. Dapat kita rumuskan sebelum kita masuk ke tajuk atau bab sebenar yang ingin kita ceritakan pada hari ini. Kita rungkaikan bahawa definisi untuk Geography Information System itu sendiri ialah salah satu maklumat yang dikendalikan dengan menggunakan sistem maklumat, merupakan satu gabungan operasi yang melibatkan perancangan, pemerhatian, pengumpulan, penyimpanan, pengurusan serta penganalisian data bagi menghasilkan maklumat yang boleh digunakan dalam proses membuat keputusan. Okey, sekarang kita masuk kepada topik asal video ini. Topik yang kita ingin ceritakan pada hari ini sebenarnya dia menceritakan atau berbincang mengenai Geography Information System atau GIS itu sendiri di sekolah. Kita akan membezakan antara penggunaan GIS di sekolah Malaysia serta negara-negara yang telah mengaplikasikannya. Okey, apa yang kita tahu, geografi merupakan salah satu subjek teras di peringkat sekolah menengah rendah antara tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan subjek elektif di peringkat menengah atas antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Geografi adalah subjek yang dominan dengan disiplin sains, boleh disampaikan kepada pelajar dalam bentuk pengajaran yang lebih menarik. Sehingga hari ini kaedah PMP yang amat ketara diguna pakai dalam penyampaian geografi adalah dari kaedah chalk and talk ataupun guru hanya menulis dan pelajar hanya menyalin. Penyampaian yang digunakan adalah fakta 100%. Asas kemahiran peta seperti melukis, mengenal lokasi, negeri dan negara tidak begitu dikuasai oleh pelajar. Topik kemahiran peta yang seharusnya menjadi tunjang dari subjek geografi kini berlegar dengan fotokopi. Trend fotokopi peta ialah telah mengurangkan penekanan terhadap kemahiran penghasilan peta secara individu. Ini juga menghadkan pengetahuan tentang ruang dalam kalangan pelajar geografi. Subjek geografi juga semakin kurang popular dalam kalangan pelajar dewasa ini. Kurangnya penggunaan teknologi komputer dalam PMP geografi di negara kita menghadkan populariti geografi itu sebagai satu subjek yang teknikal. Kalau kita lihat penggunaan peta fotokopi ini sering digunakan kepada guru, kepada pelajar dan tidak ditekankan terlalu teknikal supaya kepada pelajar supaya lebih faham atau lebih terbuka dalam penghasilan sesebuah peta itu sendiri. Okey, GIS digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan pelbagai negara dunia. Ini yang saya ingin ceritakan bahawa di Malaysia ni GIS digunakan pakai secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk majlis pemadaran, keselamatan dalam negara, analisis bola guna tanah, analisis kawasan pilihan raya dan taburan penyakit berjangkit. Tetapi dalam bidang pendidikan ia dilihat kurang apabila saya kata sekolah tidak menggunakan aplikasi ini dalam teknikal pembuatan peta itu sendiri. Sekarang hanya menggunakan teknik fotokopi, chalk and talk dan 100% fakta semata-mata. Walau bagaimanapun bagi bidang pendidikan, GIS belum diimplementasi di Malaysia. Situasi ini agak berbeza dengan negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Jamaica dan Finland, di mana pelajar sekolah berpeluang mempelajari dan aplikasi kemahiran GIS itu sendiri secara teknikal di sekolah. Teknologi ruangan khususnya GIS semakin berguna dan satu alat yang amat meyakinkan di kalangan masyarakat pada hari ini. Teknologi ini turut melangkah masuk ke bilik-bilik darjah di pelosok dunia dan guru-guru di Australia merupakan golongan yang mengimplementasi GIS di bilik darjah. Di Australia, GIS ini tidak asing bagi pelajar-pelajar khususnya kepada pelajar menengah.
Ia mendengar maksud saya di kawasan sana yang sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ataupun degree, mereka akan menjumpai apa itu JIS itu sekolah lagi. JIS di bilik darjah lebih kurang 1000 buah sekolah di pelosok Australia memiliki sekurang-kurangnya sebuah pakej perisian JIS. Di New Zealand, sekumpulan pelajar dari sekolah pelajar perempuan Diocesan telah melengkapkan satu projek kajian mengenai pola rompakan di sekitar bandar Auckland. Projek ini dicalonkan dalam pertandingan JIS antara sekolah-sekolah New Zealand anjuran AURISA. Di New Zealand kita lihat JIS ni pada peringkat sekolah menengah hanya dijadikan salah satu game atau tournament yang mengumpulkan sekolah-sekolah lain bagi menunjukkan dia punya bakat dalam bidang geografi information system ini sendiri. Dia dilihat negara ini berjaya mengapply aplikasi GIS ni kepada pelajar-pelajar. Okey. Bagi negara Turki, ia merupakan salah sebuah negara yang telah mengeksploitasi GIS dalam bidang pendidikan. Turki adalah salah satu negara lain yang terlibat selain daripada Australia tadi. Bermula dekad 2000, Turki ini mula mengapply GIS dalam bidang pendidikan. Kurikulum baru digubal menjelang tahun 2005 memberi nafas baru bagi mengimplementasi GIS dalam bidang pendidikan. Kerjaan ini secara berterusan dilakukan antara tahun 2007 hingga tahun 2009, telah berjaya mengenal pasti pelbagai halangan yang menghadkan implementasi GIS yang efektif di negara ini. Di antara halangan utama yang dikenal pasti adalah kekurangan pemahaman tentang GIS sendiri di kalangan guru, kekurangan latihan berasaskan GIS untuk guru, kekurangan masa dan kekurangan pengetahuan serta kemahiran GIS di kalangan guru sebagai penghalang utama dalam mengaplikasi GIS dengan lebih meluas di Turki. Tambah pula ramai di antara guru-guru geografi di Turki yang kurang menguasai bahasa Inggeris. Ia menghadkan penggunaan buku-buku GIS yang majoritinya dalam pasaran ialah menggunakan bahasa Inggeris. Projek buku GIS adalah satu usaha sama dalam ESRI Projek buku GIS satu usaha sama dalam ESRI beserta bantuan institusi dalam negara dan luar negara berjaya menghasilkan buku panduan GIS untuk guru dalam bahasa Turki. Penghasilan buku ni dilihat salah satu langkah utama kerajaan Turki untuk meluaskan lagi penggunaan GIS di kalangan pelajar. Ini memudahkan guru-guru di Turki itu sendiri yang kurang fasih tentang bahasa Inggeris. Seperti mana yang kita tahu, buku-buku yang berkait tentang GIS menggunakan bahasa Inggeris dalam pengetahuan mereka tentang penggunaan GIS itu sendiri. Potensi penggunaan GIS makin terselah apabila Kementerian Infrastruktur Tanah dan Pengangkutan mula mengedarkan perisian GIS secara percuma di Jepun. Salah satu masalah utama yang dikenal pasti dalam integrasi GIS dalam pendidikan adalah kurang pengetahuan, sama seperti Turki yang kurang pengetahuan dan kemahiran GIS di kalangan guru. Beban kerja guru yang kian bertambah menghadkan masa yang boleh diperuntukkan untuk mempelajari GIS. Manakala di Hong Kong telah menemui bahawa guru merupakan sumber utama yang perlu diasah agar lebih komited untuk mengintegrasikan teknologi GIS dan peralatan bukan lagi merupakan halangan dalam mengimplementasi GIS kerana bantuan kewangan dari pihak kerajaan boleh menyelesaikan masalah ini. Okey, di situ kita dapat lihat antara perbezaan Malaysia dan negara-negara lain yang telah mengaplikasikan GIS dalam bidang pendidikan. Bagi saya, GIS mempunyai peluang yang agak cerah untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia, khususnya dalam PMP Geografi kerana keupayaan dalam menyediakan satu bentuk pembelajaran yang menarik. Tidak lagi pembelajaran secara fakta 100% dan menggunakan teknik chalk and talk. GIS lebih bersifat pembelajaran penyelesaian masalah dan mampu mengasah pemikiran kritis dan kreatif di antara kalangan pelajar. Kaedah pengajaran berasaskan GIS yang lebih bersifat inovatif dan berpusatkan pelajar diyakini akan diterima baik oleh komuniti pendidikan di Malaysia. Adalah disyorkan penilaian cabaran dan potensi GIS dalam pendidikan geografi di sekolah dijalankan dengan menggunakan kajian kes.
atau lebih dikenali sebagai try and error. Ini boleh melihat bahawa sesuatu masalah itu berlaku dan boleh diperbaiki khususnya dalam menyelesaikan atau menyusun semula kurikulum pendidikan geografi yang menggunakan aplikasi GIS. Ini kerana kajian kes yang lebih terperinci boleh mencerminkan kekurangan serta halangan dengan lebih jelas. Itu saja dari saya, Muhammad Ashraf Irfan bin Ahmad, dalam membincangkan berkaitan dengan Geography Information System atau GIS di sekolah, dengan menceritakan secara awal definisi serta bentuk secara umum apa itu GIS dan menghubungkan antara GIS di sekolah dari kalangan negara-negara yang menggunakan dengan negara yang belum menggunakan, contohnya Malaysia. Jika terdapat sebarang kesalahan atau kelemahan dalam video ini, saya minta maaf. Dan itu saja pembincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.